Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Nurul. Okey, dalam matematik tambahan tingkatan 4, hari ini kita akan masuk chapter baru, iaitu chapter 5, iaitu janjang. Dengan topik janjang aritmetik part 1. Jom, mari kita belajar. Rumus yang melibatkan janjang aritmetik. Okey dek, kita akan jumpa dua jenis formula ataupun rumus. Ini adalah rumus yang pertama, rumus yang kedua dan rumus yang ketiga. Okey, cikgu fokus rumus 2 dengan 3 pada bahagian yang kedua ataupun part 2 video cikgu. Jadi cikgu sentuh satu formula je hari ini. Okey, T itu bermaksud term ataupun dalam bahasa Melayunya adalah sebutan. Okey, sebutan. A pula adalah first term ataupun sebutan pertama. Dan yang terakhir, yang ini D adalah common difference ataupun perbezaan sepunya. Ataupun dalam bahasa Melayunya perbezaan sepunya. Okey, N adalah bilangan. N kebiasaannya kita ada number of ataupun bilangan. Jadi bagaimana? Okey, kita nak menyelesaikan masalah ataupun soalan-soalan yang melibatkan formula yang pertama, iaitu term yang ke N sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey, contoh yang melibatkan janjang aritmetik. Cikgu bagi satu contoh, okey. Di sini. Okey, berikut adalah keuntungan setiap bulan bagi perniagaan kereta sewa Taiping, iaitu Razuda Car Rental yang dijalankan oleh Encik Razid, iaitu okey, ini bulan pertama dia. Okey, ini bulan pertama dia untung 2,200. Bulan yang kedua dia untung 2,400. Yang ketiga 2,600 dan yang terakhir betul yang dot ni yang seterusnya dan sehinggalah 10,000. 10,000 ni kita tak tahulah bulan ke berapa sebab kat sini dia dah letak dot kan. Kalau kita tak tahu bermaksud, okey, kalau cikgu kita labelkan saja dengan N. Kita tak tahu maksudnya bulan yang ke N. Jadi di sini setelah kita label 1, 2, 3 dan N, kita boleh juga label macam ni. Maksudnya T1 maksudnya term pertama ataupun sebutan pertama, sebutan kedua, term ketiga dan term yang ke N ataupun bulan yang ke N. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan bulan ke N. Okey, itulah sedikit cikgu nak labelkan cikgu punya susunan ataupun jujukan nombor. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang pertama, berapakah keuntungan untuk bulan yang pertama? Okey, keuntungan di bulan pertama inilah. Okey. So cikgu garis bulan yang pertama. First term ataupun bulan yang pertama. Maksudnya A. Ini adalah bulan yang pertama ataupun T1. A itu sama dengan T1, bulan yang pertama ataupun 2,200. Okey. Yang kedua, berapakah perbezaan keuntungan setiap bulan? Kita nak tahu berapakah beza setiap bulan. Okey adik-adik, perbezaan yang cikgu tunjuk sebelum tu adalah D, common difference ataupun perbezaan sepunya. Cikgu nak cek tau. Okey, untuk perbezaan yang pertama. Okey, D tu dia punya formula adalah T selepas bahagi T yang sebelum. Sebutan yang selepas bahagi sebutan yang sebelum. Maksudnya, bukan bahagi, tolak. Okey, perbezaan. T2 tolak T1. Itu maksudnya. Jadi, cikgu pun tolak lah. Okey, jadi kita tahu perbezaan setiap bulan 200. Nak confirm betul ataupun tidak, kita buat lagi sekali. Okey, perbezaan yang kedua, cikgu buat T3 tolak T2 pula.
Okey adik-adik, setelah adik kira dua jenis perbezaan sebenarnya, kalau perbezaan tu dua-dua sama nilainya 1,200, 1,200 bererti jujukan nombor ni adalah janjang aritmetik. Okey, sebab perbezaan sepunya. Okey, itu dia punya konsep. Perbezaannya sentiasa sama, maksudnya janjang aritmetik. Jadi kat sini pun cikgu dah boleh buat conclusion di mana, okey, di mana oleh itu D sama dengan 200. Jadi cikgu pun boleh cakap ia adalah, sekejap ya, janjang aritmetik. Okey, so adik-adik, sebelum cikgu pergi contoh yang ketiga, okey, cikgu nak olah sikit maklumat pada jujukan nombor kat sini. Okey, kita tahu, okey, first term adalah, term yang pertama adalah A. Jadi cikgu boleh letak A kat sini. Sini adalah A. Okey, jadi T2 pula, sebutan yang kedua adalah A tambah 200. Sebab perbezaan dia orang tadi 200 kan? Okey, perbezaannya tadi sini 200. Okey, A tambah 200. Okey, jadi 200 tu adalah D. Jadi cikgu buat A tambah D. Okey, yang bulan yang ketiga ni pula A tambah 2D. Ini macam kita nak mewujudkan formula. Jadi adik tengok kalau T2 D nya 1. Kalau T3 D nya 2. Maksudnya D nya berkurang 1. Kalau N pula maksudnya A tambah N tolak 1 D lah. Sebab dia kurang 1 kan. Daripada sinilah kita berjaya mewujudkan formula. Formula untuk sebutan yang ke N ataupun bulan yang ke N, di mana A tambah N tolak 1 D. Okey. Jadi adik-adik, okey, nombor 3. Okey, contoh 3. Berapakah keuntungan bagi bulan yang ke-10? Okey, bulan yang ke-10. Jadi kita masukkan dulu formula. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okey, disebabkan T yang ke-10, okey, bulan yang ke-10 cikgu buat sini, bulan yang ke-10 tu bermaksud T10. Macam tu cikgu gantikan. Okey, disebabkan A kita sini 2,200 tambah sangat N tadi 10 tolak 1, D kita tadi berapa? 200 ni sikit. Okey, 200. Jadi kita akan dapat T10 kita adalah sebanyak RM4,000. Okey, inilah keuntungan Encik Razid pada bulan yang ke-10. Okey, kita masih dalam contoh yang sama tetapi soalan yang keempat. Okey, daripada sini tadi cikgu dah tulis A tambah D, A tambah 2D, A tambah N tolak 1D. Contohlah adik-adik, contohlah. Okey, apakah formula T100? Adik tengok kalau T2 D nya 1, kalau T3 D nya 2, kurang 1. Maksudnya A tambah 99D. Begini kalau nak cepat lah. Okey, kalau cikgu suka macam ni. Okey, so sekarang kita dah tahu. Okey, sebelum ni kita tahu A kita tadi adalah 2,200. D kita tadi adalah RM200 sebab 2,400 tolak 2,200. Okey, seterusnya bulan keberapakah Encik Razid mendapat keuntungan sebanyak 10,000? Sekarang ni 10,000 yang terakhir ni. Jadi kita tak tahu bulan yang keberapa. Jadi TN kan, bulan yang keberapa. Jadi cuba keluarkan formula tu macam ni. Okey, bulan yang ke N adalah 10,000. Jadi kita nak tahu N tu bulan yang keberapa. Jadi masukkan formula lah adik-adik. Formula TN tu yang ini. Yang ni tadi. Okey, ni TN. Jadi A tambah N tolak 1 D sama dengan 10,000. So di sini kita boleh gantikanlah nilai A kita tadi. A kita tadi 2,200.
Okey, kita semakin hampir. Okey, ini sepatutnya kita darab lah. N darab 200. Okey, lepas tu negatif 1 darab 200. Kat sini nanti hati-hati. Okey, kita semakin hampir. Nanti kira-kira nanti kita akan dapat 200N sama dengan 8,000. Berarti N sama dengan 8,000 bahagi 200, kita akan dapat 40. Okey, jadi kita tahu bulan yang ke-40 lah Encik Razid mendapat 10,000 keuntungan. Contoh 1A, tentukan sama ada jujukan yang berikut ialah janjang aritmetik atau bukan. Beri justifikasi anda. Okey, kita nak tahu sama ada ia janjang aritmetik ataupun tidak. Macam cikgu tunjuk tadilah. Kalau beza sepunya dia sama sahaja, maksudnya dia janjang aritmetik. Jadi kat sini, okey, adik-adik tahu kan, ini adalah term yang pertama, term yang kedua, term yang ketiga. Jadi, ingat balik macam mana kita nak cari perbezaan sepunya adalah, okey, D yang pertama adalah T2 tolak T1. Jadi kat sini cikgu akan dapat negatif 8. Okey. Cikgu cari pula D2 ataupun perbezaan yang kedua. Cikgu buat T3 dengan T2 pula. T3 tolak T2. Jadi kat sini cikgu dapat negatif 8. Okey, dekat sini cikgu boleh buat kesimpulan di mana D1 sama dengan D2 iaitu negatif 8. Jadi oleh itu ia adalah janjang aritmetik. Okey, ingat kalau dia punya perbezaan sepunya sama, maksudnya dia adalah janjang aritmetik. Okey, contoh yang seterusnya 1B, masih kita nak tentukan sama ada jujukan berikut janjang aritmetik ataupun bukan. Okey, apa-apa pun cikgu suka labelkan. Ni T1, term yang kedua, term yang ketiga, term yang keempat dan seterusnya. Okey, jadi cikgu cek, okey, untuk D yang pertama T2 bahagi T1. Okey, di mana? Oh, maaf adik-adik, silap. Okey, T2 tolak T1. Sorry ya. Okey. Jadi 2 tolakkan dengan 2/3. Jadi di sini cikgu dapat. Okey, kita cek pula perbezaan yang kedua. Cikgu ambil T3 dengan T2. T2 cikgu adalah T3 dengan T2, 10/3 tolak 2. Okey. Sepuluh per 3 tolak 6/3, 4/3. Okey. Lepas tu cikgu cari pula D3. Saja-saja cikgu nak tengok. Okey. Sorry. T5 tolak T4 tolak T3. Di mana 5 tolak 10/3. Okey, di sini cikgu dapat 5/3. Tengok. Sepatutnya dia akan jadi janjang aritmetik sekiranya semua D sama. Disebabkan D tak sama. Okey. Jadi cikgu boleh buat kesimpulan di mana D1 tak sama dengan D3.
Okey, oleh itu, okey. Oleh itu ia bukan janjang aritmetik. Sorry. Okey. Okey, contoh yang kedua. Sebuah auditorium mempunyai 15 buah kerusi pada baris yang pertama. Okey, ada 15 buah kerusi pada baris yang pertama. Okey, yang pertama ada 15. Okey, seterusnya 19 buah kerusi pada baris yang kedua. Okey, baris yang seterusnya 19. Dan okey, 23 buah kerusi pada baris yang ketiga. Cikgu buat jujukan nombor terus. Okey, 23. Dan seterusnya, cikgu buat titik-titik lah. Okey, untuk soalan-soalan janjang, okey, apabila dia bagi dalam bentuk ayat, tolong keluarkan dalam bentuk nombor lah. Dan selalunya tolong tulis dalam bentuk jujukan nombor supaya lebih mudah. Okey, so apa yang dia nak? Tentukan sama ada susunan kerusi pada setiap baris mengikut janjang aritmetik ataupun bukan. Kita nak tahu sama ada dia janjang aritmetik ataupun bukan. Kesimpulannya, kita nak tahu D dia. Kalau D dia sama, perbezaan sepunya dia sama, bermaksud dia adalah janjang aritmetik. Jadi kita cek adik-adik. Okey, macam biasa, ini adalah T1, T2, T3 dan seterusnya. Okey, D yang pertama. Cikgu cek D yang pertama. Okey, T2 tolak T1. Okey, D yang kedua nanti cikgu tolak. Okey, T3 dengan T2. Okey. Jadi kita apa lagi, kita jalankan tugas kita untuk mencari perbezaan dia. Di mana 19 tolak 15. Cikgu dapat 4. Biasakan bila kita ganti nilai, kita letak dalam bracket. Kat sini pun cikgu dapat 4. Okey, tengok. Disebabkan kedua-dua dia D sama. Jadi, okey. D1 sama dengan D2, iaitu 4. Okey, maka ia adalah janjang aritmetik. Okey, senang kan? Contoh ketiga, cari sebutan ke-15 bagi janjang aritmetik yang diberi. Okey, adik-adik ingat. Okey. Jadi di sini kalau dia dah bagi jujukan nombor, okey, perkara yang penting kita kena cari adalah, okey, cikgu buat nak panah. Yang pertama kita kena tahu A dia apa, iaitu first term ataupun sebutan yang pertama. Yang kedua kena cari D. Okey, walaupun dia tak suruh, tapi kita biasakan diri kita untuk cari. Jadi ni yang pertama, confirm lah kita punya sebutan pertama negatif 4. Okey, D pula. Okey, D pula. Okey, 2 tolak negatif 4. Sebab T2 tolak T1. Okey. Jadi sebab tu kena buat bracket adik-adik. Ini hati-hati tau. Kadang kita tak buat bracket. Kat sini lah yang akan berlaku kesilapan. Jadi kat sini ada 6. Okey, jadi kita dapat A negatif 4. Ni 6. Okey. Jadi sekarang je nak sebutan ke-15. Okey, sebutan ke-15. Sebutan yang ke-15 adalah T15. Okey, T15. Ingat formula. Cikgu letak formula sini. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Jangan lupa, itu formulanya. Jadi adik-adik, kalau T15, macam biasa, cikgu kurangkan 1D dia. 14D. Kan senang macam tu. Okey, jadi baru kita gantikan. Okey, negatif 4. 14 darab dengan D kita tadi 6. Jadi kita terus masukkan dalam kalkulator dengan berhati-hati. Kita akan dapat 80. Contoh yang keempat. Diberi suatu janjang aritmetik dengan sebutan pertama ialah negatif 6. Sebutan pertama ialah negatif 6. Dan beza sepunya ialah 11. Okey, beza sepunya ialah 11. Dan lagi satu maklumat. Sebutan ke N adalah 126. Cari nilai N. Jadi bila kita baca, pastikan kita keluarkan maklumat. Sebutan pertama apa simbol? Okey, sebutan pertama adalah A.
Jadi A negatif 6. Kita keluarkan macam tu. Okey, beza sepunya ialah 11. Apa simbol beza sepunya? D. D adalah 11. Dan yang terakhir sekali, sebutan ke N ialah 126. Apa simbol sebutan ke N? Maksudnya Tn sama dengan 126. Jadi adik-adik, daripada ayat pastikan kita mahir untuk keluarkan maklumat seperti ini. Jadi bila kita berjaya keluar maklumat macam ni, lebih mudah kita nak menjawab soalan. Okey, so sekarang soalan ni dia suruh cari apakah nilai N. Jadi ni ada formula kan? Okey, adik jangan lupa apa formula Tn. Cikgu tulis balik kat sini. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D, jangan lupa. Jadi cikgu tulis balik di sini. Okey. Tn sama dengan 126. Okey, cikgu masuk formula Tn. Okey, Tn tadi adalah A tambah N tolak 1 D. Okey, bila di sini cikgu gantikan nilai A, nilai D yang ada. Okey, gantikan dengan hati-hati. A tadi berapa? Negatif 6. D cikgu tadi 11. Okey, ini hati-hati kita maksudnya darab satu per satu. Okey. Di sini nanti kita akan dapat 6. Okey. Jadi 1/3 bagi 11, cikgu dapat 13. Yes, berjaya. Senang sangat. Contoh kelima. Dalam satu pameran buku, Siti ingin menyusun buku-buku di bahagian hadapan ruang pameran. Dia menyusun buku-buku itu secara meninggi. Dengan tebal buku yang pertama ialah di bahagian paling bawah ialah 2 cm. Maksudnya kalau meninggi, dia susun macam ni lah. Ini buku yang pertama. Okey, lepas tu ini buku yang kedua. Ini buku yang ketiga. Macam tu tau adik-adik. Tetapi untuk ketebalan buku yang pertama tadi adalah 2 cm. Okey, setiap buku yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama iaitu 1.5 cm. Jadi yang seterusnya tebal yang kedua ni 1.5. Yang seterusnya pun 1.5. Macam tu dik. Jadi kita nak tahu ketinggian dia, jadi kita kena tahu wujudkan jujukan nombor. Jadi ketebalan yang pertama yang warna biru ni adalah 2. Okey. Ketebalan yang kedua ni cikgu buat macam ni. Daripada merah ni sampai sini, ini adalah tebal yang kedua. Maksudnya 2 tambah 1.5. 3.5. Okey, dan seterusnya. Okey, yang ni pula. T3 adalah hasil 3.5 tambah lagi 1.5. Okey. Jadi kita akan dapat 3.5 tambah 1.5 dapat 5.0. Dan seterusnya. Betul, kita tak tahu kan. Okey, dan seterusnya. Jadi, okey, cikgu biarkan situ sebab kita kena cari dulu jujukan nombor untuk menyelesaikan masalah. Okey, soalan yang pertama. Okey, jumlah ketebalan buku itu. Cari jumlah ketebalan buku itu apabila Siti menyusun 16 buah buku. Dia menyusun 16 buah buku adik-adik. Ya Allah, apa mudah sangat soalan macam ni. 16 buah buku. Maksudnya apa simbolnya? T16. Okey. Jumlah ketebalan buku itu apabila Siti menyusun 16 buah buku. Okey. Jadi di sini, okey, kita nak cari T16. Okey, cikgu guna formula simple cikgu tadilah. Okey. Cikgu tulislah. Jangan lupa formula Tn kita, sebutan ke N adalah A tambah N tolak 1D. Okey, ingat. Tetapi disebabkan cikgu suka pendekkan, jadi T16, D nya mesti kurang 1. Tada, macam ni. Okey, lepas tu, okey, daripada sini, yang kita punya jujukan nombor tu, pastikan kita kena keluarkan apa tadi? A dan D. Okey, A kita adalah 2, D kita adalah 3.5 tolak 2. Jadi kita akan dapat 1.5. Okey,
Okey dek 1.5. Jadi baru kita masukkan dalam maklumat ni tadi, di mana A kita 2 tambah 15D. D cikgu tadi 1.5. Jadi cikgu berjaya lah dapat ketebalan 16 buah buku tadi. Okey tu tinggi dia. Maksudnya yang ke-16. Okey. Jadi seterusnya, contoh yang seterusnya, bilangan buku yang telah disusun apabila tinggi susunan buku itu ialah 30.5. Jadi kita nak tahu, okey, berapakah bilangan buku di mana 30.5 ujungnya. Contohnya macam ni tadi. 2, 3.5 yang kita punya jujukan nombor tadi. Seterusnya, tapi last kali adalah 3.5. 30.5 dia punya ketinggian. Jadi kita nak tahu berapa buah buku yang perlu disusun untuk mendapatkan ketinggian 30.5. Itu maksudnya. Jadi ingatkan, sebelum ni cikgu pernah tunjuk, ini term pertama, term kedua, term ketiga dan ni adalah term yang ke-n. Jadi kita tulislah formula begini. Tn sama dengan 30.5. Masukkan berhati-hati formula Tn. A tambah N tolak 1. D sama dengan 30.5. Gantikan hati-hati kita punya nilai A. 2. D kita adalah tadi 1.5. Okey, ni hati-hati adik-adik. Kita darab satu persatu begini. Okey, bila darab hati-hati kita akan dapat okey, kita semakin hampir. Jadi cikgu dapat 1.5N sama dengan 30. N sama dengan 20. 30 bahagi 1.5. Tada! Okey, berikut adalah latihan-latihan yang berkaitan dengan video untuk hari ini. Okey, latihan seperti biasalah. Cikgu ambil latihan daripada buku teks. Okey, selamat menjawab. Okey adik-adik, ini tambahan latihan lagi satu daripada latih diri 5.2. Okey, adik jangan lupa screenshot. Okey, ini jawapan kita. Okey adik-adik, jumpa lagi dengan Cikgu Nurul untuk video part 2 bahagi subtopik janjang aritmetik. Bye-bye.